Gate-nya hampir jam. Jadi kita di selesai. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan melihat satu tajuk daripada tajuk-tajuk ulum hadis. Walaupun kita khususkan untuk bercakap tajuk ini, tapi sebenarnya dia adalah rantaian daripada tajuk ilmu hadis ataupun ilmu mustalah hadis. Di sini maksudnya dulu kita dah pernah buat beberapa siri mustalah, dan kita buat maksud ada sahih, maksud hasan, maksud dhaif, maksud gharib dan sebagainya. Dan kali ini kita buat musalsal. Musalsal ni dia ada dalam senarai mustalah hadis, senarai ilmu-ilmu hadis. Itu yang pertama kita nak tekankan di sini. Maknanya bila kita sebut tentang hadis musalsal, sepatutnya, seharusnya mereka yang belajar mustalah hadis telah biasa dengan istilah ini. Bila kita lihat kitab-kitab mustalah hadis yang utama sepanjang sejarah sampai ke hari ini, tajuk ni mesti ada. Dan tajuk ini termasuk dalam tajuk berkaitan dengan sanad, perbincangan sanad. Dia tidak berkaitan dengan perbincangan peringkat awal seperti sahih, hasan, dhaif, tapi dia masuk dalam perbincangan yang di pertengahan tentang keindahan ataupun keunikan sanad-sanad hadis. Walau macam mana pun dia disebut dalam, disebutkan tadi, disebutkan dalam kitab-kitab utama. Kalau kita buka antara kitab-kitab besar dalam mustalah hadis yang diguna pakai oleh penuntut ilmu dulu sampai sekarang ialah kitab Muqaddimah Ibn Salah. Ibn Salah Asy-Syaruzuri meninggal 643 Hijrah. Dia ni kitab dia digelar Muqaddimah. Nama sebenar kitab dia ialah Ma'rifatu Anwa'i Ilmi Al-Hadis. Ma'rifatu Anwa'i Ilmi Al-Hadis. Kitab ni karya Ibn Salah. Memang kalau belajar mustalah tak belajar tentang Ibn Salah memang tak kena, tak lengkap. Dan sebagai ulama hadis mengatakan bahawa kita boleh bahagikan zaman perkembangan penulisan mustalah itu kepada dua bahagian. Sebelum Ibn Salah satu bahagian pertama, dan selepas Ibn Salah bahagian kedua. Sampai ke tahap tu maksudnya ulama memberikan tumpuan kajian terhadap kitab Ibn Salah. Dan Ibn Salah memang melahirkan kitab yang tidak dapat dinilai secara dengan secara kasar begitu, melainkan orang yang faham tentang kitab tu. Sehingga kan ulama seperti Ibn Hajar katakan Ibn Salah datang lepas dia buat kitab Muqaddimah itu, ulama-ulama lepas tu datang bergantung pada kitab dia, meringkaskan, menguraikan, menyusun dan sebagainya. Baik, yang kita nak sebut ialah Ibn Salah menyatakan bab musalsal ni ada dalam kitab dia, salah satu daripada cabang-cabang ilmu hadis. Ibn Salah menyebut, kalau tak salah saya, 65 cabang hadis, cabang ilmu hadis yang perlu diketahui oleh seorang pengkaji hadis. 65 cabang. Dan ilmu tentang musalsal ini nombor 33. Bermakna dia agak pertengahan dan sudah pasti penting di sisi Ibn Salah. Dan begitu juga kitab-kitab yang lain datang selepas itu ataupun sebelum Ibn Salah juga ada kitab yang besar juga yang terkenal seperti kitab Ma'rifatu Ilmi Al-Hadis, kitab Ma'rifat Ilmi Al-Hadis karya Al-Hakim. Al-Hakim An-Naisaburi meninggal 405 Hijrah. Ada kitab mustalah. Dan kitab dia ni unik, lain daripada kitab Ibn Salah secara umum. Tapi dia tetap juga buat bab-bab ilmu-ilmu. Salah satunya ialah musalsal. Ada. Maksudnya seorang muhadis mesti tahu tentang benda ni. Itu maksud ilmu hadis mustalah tu. Bukan mustalah ni maksudnya satu buku yang dikarang, ambil lah mana nak ambil. Tapi cara mereka karang buku tu ialah, Al-Hakim kata inilah buku yang mengumpulkan ilmu-ilmu tentang hadis yang perlu diketahui. Macam tu juga Ibn Salah, ini yang perlu diketahui. Maka salah satunya adalah musalsal. So dia bukan benda kecil lah di sisi ulama hadis.
Buku-buku dia pun sama seperti buku yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Taqrib, dan juga yang dihurai oleh Imam Suyuti, buku beliau Tadribur Rawi, Imam Suyuti dihuraikan. Imam Suyuti contohnya dia meninggal 1911. Dia mengumpulkan 93 cabang ilmu yang perlu diketahui oleh seorang muhaddis. Dia cabangkan lagi. So, apa maksud cabang-cabang ilmu ni? Sebagai ulama seperti Ibn Kathir menyebut bahawa sebab Ibn Kathir dia ada buat ringkasan kepada kitab Ibn Salah. Ibn Kathir kata sebenarnya yang dikembangkan ini, yang dicabang-cabangkan ini boleh disatukan, tetapi semua ini tergantung di bawah ilmu hadis. Mungkin 65 tadi atau 93 tadi sebenarnya dia boleh dikecilkan lagi mengikut cabang-cabang yang hampir sama, tapi sengaja dia asingkan untuk menunjukkan kepentingan. Itu maksud dia. Jadi semua kitab-kitab mustalah hadis sampai kepada Ibn Hajar, sampai kepada Sakhawi, sampai kepada Baiquniyah yang kita mengaji, yang asas kepada pengajian kita, ada sebut tentang musalsal. Musalsalun qul ma ala wasfin ata. Ada benda tu dalam kitab Baiquniyah. Adakah dia penting seperti perbahasan sahih dhaif? Taklah. Tapi adakah dia tak penting sampai kita nak kena buang daripada perbincangan kita tentang hadis? Itu tidaklah. So, sekarang kita nak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Sebab kadang-kadang ada di antara masyarakat kita ni, masyarakat ilmu contohnya, dia memandang musalsal ni seperti satu benda yang ganjil daripada kajian ilmu hadis. Itu grup pertama. Grup pertama dia memandang musalsal sebagai satu benda yang agak ganjil dan benda yang seolah-olah perlu dibuang, seolah benda yang bukan sebahagian daripada ilmu hadis. Ini golongan pertama lah. Dia pandang bahawa sebut musalsal dia dah allergic. Sebut musalsal dia tak faham apa cerita, kenapa kena belajar, kenapa banyak sangat kenapa, menyebabkan dia seolah-olah memandang serong kepada orang yang nak menyampaikan tentang musalsal. Golongan kedua pula, golongan pertama yang tu, ini seringkas pandangan saya lah, yang lain mungkin ada pandangan yang lain. Yang kedua ialah golongan yang terlalu terlalu kita kata apa, berlebihan dalam musalsal, sehingga kan dia secara tidak sedar mengabaikan kajian-kajian yang lebih utama. Contoh seperti kajian tentang sahih dhaif, kajian tentang fiqh hadis, kajian tentang nasakh dan mansukh dalam hadis, kajian tentang amalan dan mazhab ulama berkaitan hadis. Jadi golongan ni kadang-kadang hidup dia untuk mencari musalsal sahaja. Dia nak benda-benda begitu. Dan mungkin dia dalam keadaan tak sedar mengabaikan kelas-kelas pengajian hadis yang lebih utama. Itu cerita dia. Jadi bila ada pengajian dibuat majlis mengijazahkan hadis musalsal, ni dia kejar. Tapi kalau buat majlis huraian Sahih Bukhari, dia slow sikit. Sedangkan kedua-duanya dikejar, kedua-duanya mesti diambil. Itu cara ulama menerima ilmu hadis dan menyampaikan kepada kita dalam bentuk yang menyeluruh. Semua diambil. Ialah macam kita beri contoh, salah satu cabang ilmu hadis adalah mengetahui tentang sahabat. Contoh, mengetahui tentang sahabat, kan, cabang ilmu hadis. Kita sebut tadi cabang ilmu hadis ada banyak. Salah satunya ialah mengetahui tentang sahabat. Mungkin ikut pandangan saya, tak ramai orang yang bercakap tentang sahabat dari sudut periwayatan hadis dan dari sudut biodata. Mungkin ramai yang cakap tentang kelebihan sahabat, sebab kita nak melawan pandangan Syiah dan sebagainya. Dia cerita kelebihan dan kelebihan, betul. Tapi ada tak orang buat macam saya nampak ada seorang ustaz mengajar di sebuah surau, kitab Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat. Ini benda yang menarik, tapi tak ramai yang sanggup duduk mengajar. Dulu saya ada berkesempatan buat di sebuah surau, tapi dah berhentilah sebab-sebab tertentu. Kita buat di area Shah Alam. Saya mengajar kitab Fadailus Sahabah Imam Nasa'i.
Dan setiap hari, setiap kuliah kita ialah seorang sahabat kita cerita. Semampu yang mungkin antara maghrib dan isyak, seorang sahabat cerita. Nama dia, perangai dia, sifat dia, cerita dia, hadis dia. Saya huraikan kitab Fadailus Sahabah. Tapi benda ni kadang-kadang setengah penuntut ilmu hadis anggap ni berkaitan dengan sejarah, tak ada kena-mena dengan hadis. Sedangkan ulama hadis dulu bila buat kitab mustalah menyenaraikan mengetahui tentang sahabat satu cabang yang perlu dikuasai oleh muhaddis. Itu maksud saya. Jadi tak boleh kita macam kata saya nak benda ni, saya tak nak benda ni. Kalau nak belajar mustalah hadis kena ambil keseluruhan. Cuma perkhususan mungkin berbeza. Dan contoh mudah juga antara seperti ilmu hadis, cabang ilmu hadis yang disenaraikan oleh ulama ialah mengetahui tentang nama-nama periwayat yang berbeza, membariskan nama periwayat, membaca nama-nama rawi itu dengan betul. Tak kira lah sahabat ke tabi'in ke rawi ke, nak baca apa, nak baca salam ke salam, nak baca salim ke sulaim, nak baca apa, hizam ke haram, zaid itu ada titik ke tak titik, al-bara' ke al-barra', sabdu ke tak. Itu juga cabang dalam ilmu hadis. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang rasa tak perlu tu, tapi jangan sampai ke tahap dia merasakan benda tu perlu dibuang daripada perbahasan. So kita kembali kepada musalsal. Begitu juga musalsal. Maksud saya kita nak bawa musalsal benda yang salah satu daripada cabang ilmu hadis. Jangan kita seolah-olah mengajak orang meninggalkannya, mengabaikannya, buat tak tahu pasal dia. Dan jangan pula kita sampai utamakan dia lebih daripada bab-bab yang lain. Itu benda logik lah kita fikir secara sederhana. Kesederhanaan dalam berfikir. Baik. Apa maksud hadis musalsal? Maksud dia ialah hadis yang dalam sanadnya itu, sebab kita cakap ada sanad. Sanad itu kan ada ramai orang, nama-nama orang, daripada kita sampai kepada guru kita, sampai kepada seterusnya, sampai kepada sahabat dan Nabi. Dan kalau Imam Bukhari itu kita semua tahu dalam buku dia, sanad dia daripada dia sampai guru, daripada guru dia sampai kepada Nabi, ada yang panjang. Yang paling panjang berapa? 9 orang antara dia dengan Nabi. Yang paling pendek 3. Maksud ini sanad, nama-nama orang. Jadi dalam musalsal ni ialah apa? Hadis yang periwayat-periwayatnya, kita ambil satu hadis, maksud setiap hadis itu periwayat-periwayatnya mempunyai persamaan dalam setiap generasi. Ada persamaan, bersambung-sambung persamaan tu, berturut-turut persamaan tu, seolah-olah dia seperti satu rantai yang bersambung. Dia seperti satu benda yang ada ikatan, ada persamaan. Sebab tu sebagai ulama seperti Imam As-Sakhawi dalam mustalah hadis dia kata, dia guna perkataan ittafaqat. Maksudnya sepakat, sama antara setiap periwayat dalam senarai sanad itu, senarai rawi, dia ada benda persamaan di antara mereka. Kemudian persamaan ini melibatkan banyak perkara. Dia melibatkan kadang-kadang kita boleh bahagi kepada dua lah, melibatkan periwayat orang itu sendiri ataupun cara meriwayatkan hadis. Sama ada dia berkaitan dengan orang itu sendiri. Contoh macam kita jumpa hadis, guru kita nak bagi kat kita musalsal bil Muhammadin, musalsal orang yang, musalsal hadis yang sanadnya semua nama Muhammad. Cuba bayangkan, daripada Nabi nama Muhammad, kemudian seterusnya semua rawi, semua periwayat dalam generasi itu sampai kepada guru kita tu, sampai kepada kita kalau kita ada Muhammad, semuanya ialah nama Muhammad. Itu persamaan dari segi nama. Itu musalsal dengan nama Muhammad. Ada musalsal dengan dari segi sifat, contohnya sifat dari segi asal tempat, asal kelahiran, asal tempat, seperti orang Kufah, semua sanad dia orang Kufah sahaja, ataupun orang Basrah sahaja, ataupun orang Mesir sahaja.
dilihat dalam sanad tersebut. Dinamakan musalsal dengan orang-orang Mesir, musalsal dengan orang-orang Syria, musalsal dengan itu serta. Dilihat pada orang tu. Kemudian mungkin orang tu pula bermazhab Syafi'i, maka dia kata musalsal dengan semua Syafi'i. Contoh, mu sudah bawa yang Syekh Wazuddin punya buku? Tak bawa. Apa ni? Kemudian satu lagi ialah tentang cara meriwayatkan dalam hadis itu sendiri, dalam cara meriwayatkan sendiri. Contoh ketika dia meriwayatkan tu, dia ada sebut sesuatu atau dia ada buat gaya gerak geri yang sama. Contoh macam pegang janggut, musalsal pegang janggut. Daripada Nabi sampai dia pegang janggut dan dia kata benda yang sama. Amantu bil qada, kan? Khairihi wa syarrihi, ulwihi wa murrihi. Nabi cerita pasal beriman kepada qada dan qadar, melahirkan kemanisan iman. Kemudian Nabi pegang dagu dia, janggut dia. Nabi kata, aku beriman kepada qadar, baiknya, buruknya, manisnya, pahitnya. Anas nampak ambil. Kemudian Anas beri kat murid dia, Anas pun baca hadis tu dan dia pegang janggut dia, dia kata, aku beriman dengan qadar. Saya dapat musalsal ni daripada Syekh Muhammad Husni Ginting. Sebab lah itu pegang janggut. Siapa yang tak janggut, dia suruh pegang dagu lah. Ya. Macam dia lah. Syekh Husni Ginting ada nipis kan, nipis janggut dia. Ke dia cukup tu nipis kan. Syekh Muhammad Husni Ginting orang yang rajin, yang alim. Dan dia pun ada buat kelas itu, tak dapat pergi tu. Nak pergi tak dapat pergi. Baik. Jadi sekarang ni katalah sama, semua daripada kita sampai kepada atas, sama tu setakat mana? So ulama-ulama mustalah bincangkan juga, adakah nak panggil hadis musalsal ni kena semua sama sampai sahabat, ataupun boleh terputus-putus dan berbeza? Kata Ibn Daqiq Al-Aid, antara ulama akhir dalam kitab mustalah hadis, kitab Al-Iqtirah, dia kata dia masukkan makna musalsal tu, dia bagi satu syarat. Dia kata sama ada bersambung semuanya sama atau sebahagian besarnya sama. Dikira juga musalsal. Mana sekarang ni kita ambil musalsal daripada guru kita, tapi guru kita beritahu musalsal ni berhenti setakat zaman tabi'in. Adakah dikira musalsal? Dikira musalsal. Maksudnya sebahagian besar sanad nama-nama orang tu buat benda yang sama, kan? Tapi selepas tu tak buat, ataupun berhenti pada tabi'in. Contohnya apa? Contohnya banyaklah, tapi contoh yang popular ialah hadis musalsal bil awaliyah, bil akhiriyah. Apa dah? Itu ada. Dah dapat pada Syekh ni. Dapat. Itu dalam kitab Syekh Fadani ada. Syekh Fadani muhaddis musnid. Contohnya hadis yang sekarang saya nak bagi musalsal. Sekarang saya nak bagi, saya nak baca, saya nak ijazahkan musalsal tu, dan saya nak jadikan dia sebagai contoh musalsal yang tidak sampai kepada habis peringkat-peringkat sanad, iaitu musalsal bil awaliyah, iaitu hadis yang pertama saya dengar daripada guru saya. Semua muhaddis cakap dia baca hadis ni dan dia kata hadis inilah hadis pertama saya belajar daripada guru saya dengar. Lepas tu, lepas tu pula dia kata hadis, dia baca hadis, dia kata hadis inilah awal saya belajar daripada guru saya, ya. Dan sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Maksudnya murid dia tu, siapa murid dia kalau kita boleh tengok dia punya senarai, dia kata daripada Sufyan bin Uyainah hadis tu, dan dialah hadis pertama aku dengar daripada dia. Lepas tu semua cakap benda tu. So daripada Nabi dan sahabat tak ada lagi benda tu. Kata-kata inilah hadis pertama saya dengar kan, tak ada lagi. Tabi'in pun tak ada. Sahabat dia Abdullah bin Amru, kemudian tabi'in dan sebagainya. Sampai kat Sufyan, ambil pada Amru bin Dinar. Sufyan siapa ambil pada dia? Abdurrahman bin Bishr. Abdurrahman bin Bishr kata daripada Sufyan bin Uyainah, hadis ini dialah hadis pertama aku dengar pada Sufyan. Lepas Abdurrahman tu semua cakap benda yang sama, semua dapat benda yang sama. Murid
bila Abdul Rahman mulakan majlis hadis dia cakap, hadis ni dah hari inilah hari pertama saya ambil daripada Sufyan. Murid dia ada yang dengar first time, dia pun cakap, daripada Abdul Rahman, inilah hari pertama aku dengar daripada dia. Sampailah kepada yang saya ambil pada ulama-ulama moden ni, ada di antaranya Syekh Sudi Ginting, ada di antaranya Syekh daripada luar negara yang kita ambil daripada kelas pengajian online. Tapi yang betul-betul menepati syarat tu, saya ambil pada Syekh Wa'izuddin Al-Fatani. Memang betul-betul menepati syarat. Iaitu, saya first time jumpa dia, dia tak baca apa-apa hadis, melainkan hadis itulah mula-mula dia baca depan saya. Jadi itulah hadis pertama saya dengar pada Syekh muhaddis daripada Kedah yang dah tua, Wan Muhammad Izzuddin Fatani. Hadis itu ialah hadis Allah bin Amr bin Al-As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang pengasih penyayang, Allah yang Rahman itu kasih kepada mereka. Yarhamu man fil ard, rahmatilah, kasihilah orang-orang di bumi. Yarhamukum ataupun yarhamkum, boleh baca dua. Man fis sama, kamu akan dikasihi oleh malaikat di langit. Tu dapat tu. Itu hadis pertama. So kalau ada yang di sini yang tak pernah dengar hadis daripada saya, atau yang pernah dengar tapi datang majlis ni first dalam majlis ni pun, dia boleh kata hadis saya dengar daripada Ustaz Adlan, dia hadis pertama saya dengar daripada dia dalam majlis di sini. Contoh kan. Jadi seeloknya orang yang dapat hadis ni, dia ambil peluang untuk sambungkan benda ni, musalsal ni, sambungan ni dia teruskan. Maka katalah dia dijemput untuk bercakap depan orang yang tak pernah dengar, yang dijangka dan dia rasa ramai-ramai tak pernah dengar hadis daripada dia walaupun satu, dia baca hadis. So dia cerita, walaupun orang tu tak faham lagi, nanti mungkin dia faham kan, cerita kan, apa ni. Tapi kadang-kadang kita terlupa berdawal semua, tak apa, kita pun bacakan hadis. Itu nama dia musalsal. Hadis pertama saya dengar, hadis pertama. Syekh Wa'izuddin pun kata, inilah hadis pertama saya dengar pada guru saya, dan guru saya berkata benda yang sama sampai kepada murid Sufyan bin Uyainah, iaitu Abdul Rahman bin Bishr. Itu cerita dia. Itu musalsal, maksudnya yang mengiringi hadis ketika dia sampaikan hadis. Jadi musalsal ni tak boleh berlaku dalam bentuk penulisan lah. Dia berlaku dalam bentuk percakapan, didengar dengan sesuai dengan syarat tu. Kemudian macam tu. Dan kadang-kadang muhaddis tu akan sebut sesuatu kepada murid dia, dan didapati semua sebut benda yang sama sampai kepada sahabat atau Nabi. Dia sebut satu benda macam seolah-olah nasihat dia, seolah-olah teguran dia dan sebagainya. Contohnya ialah musalsal bil mahabbah, iaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Muaz bin Jabal. Nabi kata kepada Muaz, inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuka, demi Allah aku kasih kepadamu wahai Muaz. Kemudian Nabi sebut lepas tu, la tada' fi duburi kulli solat, jangan tinggal setiap kali lepas solat, hujung lepas solat, antaqul, untuk kamu berkata, membaca, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku dalam mengingatimu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husna ibadatik, dan mengelakkan ibadah kepadamu. Itu musalsal bil mahabbah. Rasulullah kata dekat dia, uhibbuka. Dia kata kat murid dia pun, uhibbuka. Sama murid dia, tengok. Murid Muaz. Muaz kata kat dia, uhibbuka, saya sayang kepada kamu, maka jangan lupa baca hari ini. Nabi sebut ni. So semua buat macam tu sampai kepada guru kita sampai sekarang, bersambung sampai hari ini. Yang ni saya dapat daripada Syekh Sudi Ginting, yang memang pakar bab ni lah, dan juga daripada Syekh Wa'izuddin kita dapat juga muhabbah, dapat daripada murid siapa? Muaz As-Sunabi. Sunabi itu dapat daripada Muaz. Muaz kata dekat dia, uhibbuka, kasih kepada kamu. Rasulullah bersabda jangan. So dia bersambung dan bersambung kan. Tu. Jadi benda ni mengiringi ketika menyampaikan hadis. So ada dua. Satu, sifat pada orang yang baca hadis tu. Yang kedua ialah keadaan ketika dia menyampaikan hadis tu. Ini musalsal kan. Jadi musalsal ni ialah lebih kepada menyampaikan hadis. Ketika menyampaikan hadis, apakah persamaan antara guru kita sampai kepada atas, sama ada tabi'in atau sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jenis-jenis dia kita sebut tadi. Bila kita lihat jenis dia bahagi kepada dua lah. Jadi sebutkan takrif tadi. Ada juga yang membahagikan kepada qaul dan fi'il. Musalsal dari segi kata-kata dan perbuatan. Kan ada musalsal berbentuk kata-kata, ucapan daripada orang yang mengajar kita. Ada yang berbentuk perbuatan sahaja. Dan ada yang berbentuk kedua-dua serentak. Kedua-dua serentak. So kita kata sini bahawa ada yang membahagikan dari segi dua tadi, dua itu sifat periwayat yang menyampaikan dan cara disampaikan. Ada yang bahagi dari segi bentuk persamaan tersebut, adakah qaul, perkataan ataupun fi'il, perbuatan ataupun kedua-duanya. Baik. Kalau kita lihat contoh dalam kitab mustalah hadis yang lama, kebanyakan contoh-contoh yang lebih kurang sama. Contohnya ialah seperti tashbihul yad, iaitu tangan tu digabungkan, guru dengan murid, gabung tangan dan Nabi baca hadis. So dia perbuatan, tak ada percakapan. Kalau percakapan tadi yang aku kasih kepada Muaz, kalau kata perbuatan saja yang cuci tangan tu, ataupun yang dari segi mengira zikir tu. Sekarang ni kata-kata perbuatan gabung, pegang dagu tadi, pegang janggut. Dia baca, cakap dan dia perbuatan. Okey. Dan bila saya sebenarnya tengok dalam buku-buku mustalah hadis yang lama, memang kita tengok contoh-contoh yang diberikan lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Dia seolah-olah popular. Sebenarnya terlalu banyak musalsal yang ada diriwayatkan, sehingga kan Ibn Salah dalam kitab Muqaddimah dia kata susah kita nak buat pengkelasan dan kategori. Sebab apa? Musalsal kategori dia yang tu, contoh dia banyak. Sampaikan ada yang buat beratus-ratus. Dan kalau kitab yang Ujalah Syekh Yasir Badani tu, dia ada 100 lebih musalsal. 100 lebih, 113. Macam-macam ya Robi. Kita pun terkejut tengok. Dari segi sifat, dari segi perbuatan, kata-kata, dari segi Allah Rabbi, macam-macam kitab Mujallah. Dan dia buat tu sempena dia pergi ziarah dia ke Madinah. Dan katanya bukan kitab yang asal, itu ringkasan. So ada lagi kitab yang tebal, sama ada dia buat ditemui, kata saya tak tahu. Dia kena tanya orang yang mengaji dengan murid-murid Syekh Yasir Badani, muhadis besar di Mekah dan di abad ini ataupun di zaman yang dekat dengan kita. Baik. Kemudian perbincangan yang seterusnya ialah ini satu benda yang ramai orang petikai. Dia kata kita tak mau musalsal ni, kan? Orang yang kritik, orang yang tak mau musalsal ni, dia tak mau kerana mungkin dia tak pernah dengar kataan musalsal tu. Dari segi mustalah hadis ni kan ada, selalu kita belajar hasan, sahih, dhaif, muttasil, marfu', mu'allaq semua. Nama musalsal tu mungkin datang lambat sikit. So dia tak belajar ataupun tak sempat ataupun dia tak ambil tak berikan perhatian. Dia kata kita tak nak musalsal. Ini tak penting. Satu lagi kritikan ialah dia kata musalsal ni banyak yang dhaif. Dia tak mau yang dhaif. Kita nak yang sahih. Kita nak yang sahih. Seperti mana slogan sebahagian kita yang nak beramal mesti sahih sahaja. Jadi kita nak beritahu, cuba nak betulkan fahaman semampu yang mungkin, bahawa ulama yang sebut musalsal ni semuanya kata musalsal tak mesti sahih. Itu satu. Ulama-ulama yang cerita pasal musalsal sejak dulu sampai hari ini semuanya menyedari hakikat ni, dan mereka sebut berulang kali dan mereka nyatakan dengan jelas bahawa tidak semestinya musalsal itu sahih. Apa maksud tu? Maksud dia sahih dari segi apa? Pertama dari segi hadis. Hadis yang disebutkan, kita kata tadi ialah musalsal cara menyebut hadis. So hadis tu tak mesti sahih, sama ada sahih ataupun dhaif. Hadis tu. Yang kedua, ia dimaksudkan dalam sahih dhaif itu ialah sifat bersambung tu.
betul tak sampai ke hujung, sampai ke sana, sahih tak sifat dia sama. Ada dua benda tentang yang kita masukkan sahih di sini. Maksud saya bila saya cakap pasal hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman yang kita tadi, musalsal bi awliya, musalsal awal hadis pertama saya dengar. Dari segi hadis memang sahih. Dan dari segi berkata aku mengasihimu awal-awal tu, itu pun sahih. So ulama bagi dua sekarang. Ulama akan kata hadis ini sahih matannya, teks dia, dan sahih musalsalnya. Itu beza. Ataupun dia kata tasalsuluhu, yasihu tasalsuluhu, sahihu al-matni wa sahihu tasalsul. Maksudnya sahih kedua-duanya. Kedua-duanya apa? Hadis itu sahih, dan sifat yang dibuat sampai ke sana itu pun disahkan betul. Itu ada dua tu. Ada hadis dalam masa yang sama mereka sebut ada hadis yang teksnya sahih, tapi tasalsul perbuatan-perbuatan tu tak sahih. Tu cerita dia. Dan ada pula kedua-duanya tak sahih. Biasalah. Sekarang ni kita bukan cerita pasal sahih dhaif, cerita pasal cara menyampaikan hadis yang diwarisi daripada ulama terdahulu, daripada guru lah. Okay. Katakanlah datang seorang guru, dia bacakan hadis musalsal, dia ajar kita, dia sampaikan, kemudian dia kata di hujungnya sebenarnya tak sahih. Memang bisa. Dan guru kita yang ajar kitab ni benda-benda begini pun sebut bukan semuanya sahih. Bila kita belajar dengan Syekh Muhammad Husni Ginti, kitab dia tu, Al-Ayat Al-Musalsalat tu, kitab dia tu, dia kata dalam kitab dia, dan dia sebut dalam pembentangan dia, dalam pengijazahan dia, tidak semuanya sahih. Tapi beginilah yang kami dapat daripada guru-guru kami, dan disebarkan, disampaikan. Baik. Bila cakap macam ni, datang kritikan dan seterusnya. Cakap apa? Kau tak sahih buat apa belajar? Apa yang sibuk-sibuk? Kita dah kata dia tak mesti wajib belajar. Tapi seorang yang nak mempelajari ilmu hadis, mesti tahu benda ni wujud ke tak? Wujud sebagai sahih atau wujud sebagai dhaif? Ada ke tak benda ni? Kalau kita nak kaji satu benda, kita mesti tahu benda tu ada ke tak ada, kita mesti dapat dulu. Itu maksud dia. So ulama-ulama sebarkan, sampaikan supaya benda tu ada kepada kita. Contoh kita seorang pengkaji, katalah seorang pensyarah universiti bahagian hadis, dia pun macam, alah aku allergic lah buat musalsal ni. Tak, pergi dulu, pergi kelas pengijazahan, pemberian tu, ambil, maka ada di depan dia bahan kajian. Kaji lah. Itu maksudnya. Maksud dia pelihara kepada kita bahan kajian. Kita boleh ambil contoh lain untuk cuba fahamkan. Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, dia ada sebut hadis-hadis yang memang dhaif dan disepakati dhaif oleh seluruh ulama, dan dia pun tahu dhaif. Kenapa dia sebut juga? Macam tadilah musalsal, kenapa bagi juga? Imam Ibnu Majah, kita nak tengok sudut lain yang lebih kurang sama. Kenapa Ibnu Majah buat kitab salin dan sebarkan? Sebab dia nak, antara sebab ni ialah ulama kata dia nak tunjukkan kepada masyarakat hadis ni ada dan dia dhaif, ini bukti dia. Lengkap ilmu tu dengan cara zaman itu. Zaman tu apa? Rekod yang lengkap. Maka bila dia bagi bahan kepada orang yang mengetahui, apa orang kata? Terima kasih kami dapat benda ni, kami hargai. Imam Tirmizi, kita ambil Tirmizi pula, dalam kitab Sunan dia bukan setakat sebut bawa hadis dhaif tanpa ulasan. Dia bagi ulasan, hadis ini tidak sahih. Tapi dia sebut juga dalam kitab dia, dalam bab-bab yang tertentu. Contoh hadis tentang yang saya ingat sekarang ni, hadis tentang nak wuduk kena baca bismillah. Dia buat dalam kitab dia, bab yang berkaitan. Tapi dia kata hadis ni semua ulama kata tidak sahih. Dia letak hadis solat tasbih dan dia beritahu tidak sahih. Dia letak hadis kelebihan ganjaran pahala memperbaharui wudu dan dia beritahu tidak sahih. Maksudnya berapa detail ganjaran tu, digandakan berapa gandaan. Dia kata tidak sahih. Jadi dia beritahu. Kenapa dia beritahu? Orang yang berfikiran singkat, dia kata, wahai Imam Tirmizi, tak payah sebutlah, buang tu. Kalau buang, orang tak tahu benda tu dhaif. Mungkin orang lain sebut dalam keadaan yang
ringkas. Oleh sebut dalam keadaan yang terlalu ringkas, dia bagi bukti, ini sanadnya, rekodnya, ini teksnya, ini ulasannya. Begitu juga hadis musalsal. Kita dapat pada guru-guru kita, dan hanya Allah yang tahu betapa mereka tujuan mereka menyampaikan itu. Dalam keadaan mereka tahu dia dhaif, sampai ke juga. Kerana apa? Antara sebab dia ialah menjaga warisan dan menjelaskan kepada masyarakat ini rekod dia. Itu satu jawapan kita. Jawapan kita yang kedua, kita juga kena sedar bahawa ada yang sahih dalam bab musalsal ni. Bukan semuanya dhaif. Jadi jangan kita pukul rata. Jangan setengah orang kata musalsal ni dhaif. Ada orang cakap macam tu. Dhaif belaka. Habis dhaif. Musalsal ni dhaif. Siapa yang cakap macam ni? Rujuk balik kata-kata ulama hadis yang besar-besar dalam kitab mustalah. Mereka mengatakan kebanyakan musalsal dhaif. Ada yang sahih. Itu baru cakap ilmiah. Baru cakap detail, baru cakap lah sejarah. Kod satu benda dengan detail. Seperti Imam Ibn Salah sebut dalam kitab Ma'rifat Anwa' Ilm Hadis. Seperti Imam Zahabi sebut dalam kitab Muqidhah. Seperti Imam Nawawi sebut dalam kitab Takhrib. Seperti Imam Suyuti sebut dalam kitab Tadrib Rawi. Semua mereka sepakat bahawa kebanyakan musalsal itu tidak sahih, dan ada yang sahih dalam masa yang sama. Dan di antara apa yang sahih itu ialah seperti musalsal membaca surah Saf, iaitu Nabi SAW baca kepada Abdullah bin Salam surah Saf awal sampai habis. Kemudian Allah bin Salam baca kepada murid dia awal sampai habis. Kemudian murid dia baca kepada murid dia awal sampai habis surah Saf. Dan saya pun dapat surah Saf ini dapat daripada dua orang guru. Satu Syekh Husni Ginting, dia baca depan kita. Satu lagi Syekh Muhammad Awad Al-Manqush daripada Mesir, Libya dan Mesir. Dia baca depan kami surah Saf awal sampai habis, dan dia ijazahkan. Kalau ada rezeki menutup program kita, saya bacakan surah Saf, kita bagi kepada semua yang dengar. Ya, seperti ambil dah. Syekh Husni kan? Tak baca Syekh Husni baca? Oh, tak. Sebab dia terpaksa pilih masa singkat dia terpaksa pilih. Musalsal banyak. Apa ni yang Syekh Husni ada, dia ambil pada Syekh Husni Tamrin, dia ambil pada syekh-syekh lain. Baik. Jadi yang sahih, antara yang sahih yang paling kuat, bahkan ada yang mengatakan yang paling sahih ialah musalsal membaca surah Saf daripada awal hingga akhir. Memang ada. Dan juga antara yang sahih ialah musalsal yang tadi tu, Mahabbah tadi, yang kita bacakan tadi. Mahabbah hadis Muaz kan. Antara yang sahih lagi apa ni? Musalsal Muhammad, nama-nama Muhammad, itu antara yang dikatakan sahih. Jadi musalsal ni pegang janggut tu antara dia. So bukan semua musalsal ni dhaif. Dan adab ulama bila bacakan hadis kepada murid, mereka bacakan yang sahih dan dhaif ini adab biasa. So kita tak boleh kritik ada ustaz kita, syekh-syekh kita baca buat madis musalsal campur hadis dhaif. Dia tak campur. Dia baca asing-asing. Dan orang yang mengetahui dia tahu. Bahkan syekh yang baca tu pun dia bagi tahu. Hadis ni dhaif. Ada setengah tu matannya sahih, tasasurnya dhaif. Itu tak apa lah. Dan setengah musalsal berkaitan dengan zaman, masa setelah hari raya kita boleh ambil lagi lah. Setelah hari raya kita ambil Syekh Izzuddin dekat Kedah. Hari raya ulama baca hadis tertentu pada hari raya. Musalsal raya dia panggil. Saya tak ingat hadis dia apa, ingat hadis apa? Musalsal raya. Mus cari sikit mus. Setelah hari raya hadis apa? Matan ni, teks. Musalsal hari Ashura saya dapat daripada guru saya Syekh Muhammad Awad Al-Manqush, dibaca kepada kami pada hari Ashura 10 Muharram. Hadis yang dibaca tu hadis Sahih Muslim tentang kelebihan puasa Ashura, tapi dibaca oleh guru-guru dia sampai sana pada hari Ashura. Itu penting tu. Dan kita nak sampaikan kepada orang kita pun tak boleh baca hari ni lah, hari ni bukan hari Ashura. Dia tak jadi sambung lah kan? Hari Ashura kena pergi cari ya. Ya, nanti paksa kejap. Kemudian satu lagi musalsal yang sahih juga ialah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan yang disetujui oleh ramai ulama, iaitu musalsal Dimashqiyin atau Syamiyin. Musalsal orang Dimash atau orang Syam, orang Syria, Syam lah seluruhan campur seri Syria Jordan. Hadis nombor 24 daripada hadis 40. Hadis yang ibadi, yang hadis kursi itu. Firman Allah,
inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Itu hadis qudsi musalsal dimashqiyin, iaitu semua periwayatnya orang Damsyik, orang yang pernah duduk Damsyik asal dia ataupun pernah masuk Najaf. Dan saya dapat daripada Syekh doktor ni, dia orang Syria, dia murid Syekh Syifadani, dia masih hidup je. Dia taklah tua sangat, dia sederhana. Dia geng-geng yang pakar-pakar qiraat, PhD qiraat, dan dia mengaji hadis. Saya ingat nama dia lagi. Dia bagi sanad di masjid ni, dan kita ambil secara online. Serta bahasa online ni, ada juga orang yang duk pelekehkan mengaji hadis online. Dia mengaji ilmu lain semua online boleh. Ilmu keduniaan online dengan meeting-meeting pun, conference boleh, semua boleh. Mengaji hadis dia pelekeh, mengaji apa online dia kata. Nah, ini orang yang tak faham mustalah hadis. Dah ma'alah kalau dia ada PhD 2-3 gulung pun, kita beritahu dia tak faham. Sebab dalam mustalah hadis ada perbahasan daripada dulu sampai sekarang orang bahas, boleh tak seorang muhaddis belajar di balik tabir. Ini punya kaitannya. Bab tak nampak muka muhaddis, boleh tak? Tak nampak muka guru. Ini berlaku di zaman dulu. So hari ni tak nampak muka guru, online lah. Sama ada duduk sebelah sana, atau duduk jauh sikit, atau telefon, atau online. Tapi kita tahu orang tu siapa, suara dia kita dengar, kita sahkan daripada orang lain, dan dia ni memang dia. Cuma tak nampak wajah. Begitu juga yang berlaku bincangan ulama. Ada dulu dia bincang, boleh tak saya ambil hadis daripada guru di balik tabir? Jawapan ni boleh. Sebab ada muhaddis wanita yang mengajar dan murid-murid lelaki dengar di balik tabir. Isteri-isteri Nabi mengajar hadis kepada tabi'in di balik tabir. Kemudian muhaddisah-muhaddisah perempuan yang banyak di sepanjang zaman, tak banyak macam lelaki tapi banyak juga. Termasuk isteri Ibnu Hajar pun muhaddis juga, yang baca hadis Ibnu Hajar duduk sebelah. Ibnu Hajar kata ni syekh kita ya. Dan perbahasan, maksud saya perbahasan yang boleh belajar hadis walau tak nampak muka. So dalam bahagian online ni, mengaji hadis online ni sebagai maklumat tambahan lah, sebab ada orang nak tikai sebab online ni, online tak nampak muka, jauh. Yang baca dekat Amerika, yang dengar dekat Malaysia, yang guru dekat India atau dekat Mekah. Boleh tak? Jawapannya boleh. Kerana pertama, dari segi tak nampak muka muhaddis tadi dibenarkan dengan syarat mengetahui dan mengenali dia tu, dia disahkan betul. Itu satu. Yang kedua, hampir ke semua ulama hadis moden zaman sekarang sepakat mengatakan boleh ambil hadis daripada cara online, iaitu pengijazahan tradisi hadis ini boleh dibuat dalam online. Bahkan syekh-syekh yang besar-besar yang buat kelas pengajian ni, contoh dia buat dekat Mekah, Madinah, Mesir ke apa, dia buat besar-besaran, ada orang akan pancar online. Dan kadang-kadang syekh ni sebut, alhamdulillah selesai majlis kita hari ini, saya ijazahkan kepada semua yang hadir dan yang mendengar melalui online. Disebut ada yang dengar melalui telefon. Dia telefon kawan dia buat loudspeaker. Bukan loudspeaker lah, dia telefon kawan dia, kawan dia letak telefon loudspeaker lah kan, dengar, dan dia dengar pada jauh. Dibenarkan oleh syekh-syekh tu sendiri. So, jangan sampai bertikai lah benda ni. Cuma kalau kita nak bertikai, dia ni sampai tak mengaji luar langsung, duk online semua, tu kita bertikai lah. Takkanlah tak boleh pergi jumpa syekh belajar kat masjid, takkanlah semua belajar online. Itu je lah, kita gabungkan. Baik, saya dapat musasar balik usaha tadi. Saya dapat musasar Dimash tadi, semua orang Dimash tadi, daripada guru, daripada online, yang dia orang Syria, dan seterus semua orang yang pernah masuk atau duduk di Syria, sampai sahabat tu sendiri, iaitu Abu Zar juga daripada yang pernah masuk Syria kan? Semua yang Syria. Dan saya juga pernah masuk Syria sehari semalam, sekejap je lah pergi keluar, sebab saya duduk beli tepi Syria masa tu, kat Mafraq, Jordan, di tepi sempadan. Dan hari tu saya mengajar di 40 dekat puncak Perdana. Dan saya kata tu,
Saya nak bagi Ustaz sedia, tapi kena ada orang pernah pergi sedia. Ada seorang kat tengah. Saya pernah pergi sedia. Jadi sahabat saya lah tu, dia ustaz, dia imam tu, dan dia kata saya pernah sedia. So dengan dia saya boleh sampaikan. Hadis yang Ustaz di Dimashq ni yang As'adun Nas tu. As'adun Nas. As'adun Nas syafaat yang itu yang di Dimashq yang lain tu. Itu Abu Hurairah Sahih Bukhari, tapi yang di Dimashqiyin di 40 tu dari Salihin hadis inni haramtu zulma ala nafsi. Baca. Maknanya ada lebih daripada satu lah. Kalau yang tadi Mustabil Aid tu. Raya. Hadis apa? Hadis Ibn Abbas. Ayuhan nas qad asabtum khairan man ahabba al-sarif fal-yansarif wa man ahabba an yuqima hatta yasma' al-khutbah fal-yaqum. Hari raya lah. Dan kami dengar daripada Syekh Syekh Usama Azhari kat UAE. Dia kata ada riwayat kata baina solat wa khutbah, baina solat wa khutbah. Dia riwayat lain dia cakap tu antara solat dan khutbah. Bukan solat Rasulullah. Ya Rasulullah yang cakap kan. Sebelum khutbah tu. Wah, itu Ustaz Raya kita tak dapat lagi tu. Syekh Usama buat hari raya tu. Dekat sana, dekat masjid tu. Tapi dia baca kat sini. Dia baca Cerita lah. Online. dekat YouTube semua orang rakam. Live ada live. Live masa rakam tu. Raya lah. Baik. Masya-Allah. Masa dia rakam dah jadi video. Saya jumpa satu artikel orang tulis dalam surat khabar ke dalam surat khabar online. Dia suruh diingatkan khatib-khatib pada hari raya dia kata ni, esok raya ni, tolong siapa yang ada musalsal bacakan supaya bersambung kepada semua. Bagus, dia ingatkan. Tapi tak ramai yang ada lah. Tak ramai yang ada. Baik. Yang tadi cuba cek yang di Dimashqiyin, cuba cek dalam Riyadhus Salihin pun ada. Baik. Jadi kita kata sekali lagi bahawa tidak semua musalsal itu sahih dan tidak semuanya dhaif. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Dan ulama mengambil jalan menyebarkan semuanya, seperti mana ulama-ulama dulu menulis kitab, mencampurkan dan membahagikan untuk masyarakat. Maksudnya kalau orang marah kita, ada orang bertikai, kenapa buat majlis baca hadis musalsal ada dhaif ada sahih? Cara jawab yang mungkin bukan nak peli, tapi dia macam, dia betul tapi mungkin sinis. Kita cakap senang, senang sudah. Baca kitab Musnad Ahmad. Musnad Imam Ahmad dicetak sampai hari ini kan, ada lebih kurang 28,000 hadis. Dalam Musnad Ahmad ada sahih, ada dhaif. So boleh tak kita baca Musnad Ahmad hari ini? Dalam tu ada sahih dan dhaif. Boleh tak saya baca? Kalau saya tak boleh baca hadis musalsal yang campur sahih dhaif, so orang tak boleh mengaji kitab Musnad Ahmad yang campur hadis sahih dhaif. Orang tak boleh mengaji lah kitab Tirmizi yang campur. Orang tak boleh mengaji kitab Abu Daud yang campur sahih dhaif. Ibnu Majah tak boleh mengaji. Adab Mufrad tak boleh mengaji. Jadi bukan sebenarnya masalah pada kitab tu, masalah pada pemahaman kita. Bila seorang guru datang, dia kata saya nak bacakan hadis-hadis musalsal kepada semua. Jumlah dia mungkin ada 10 contoh. Jadi kita terima. Dan kita sedar bahawa ada yang sahih, ada yang dhaif. Kita terima sebagai warisan. Soal kajian perkara kedua. Soal amalan perkara kedua. Soal maksud hadis perkara kedua. Jadi yang saya bercerita kat As'adun Nas tu, Musnad musalsal Dimashqiyin As-Salihin. As-Salihin. As-Salihin lain juga As-Salihin. Lain pula. Kalau Dimashqiyin saja daripada Abu Zar, daripada Idris, hadis tu kan, Abu Zar, hadis kursi tu kan. Kita tak kira Nabi sebagai termasuk musalsal sebab kita kira sahabat lah, termasuk dia. Kita balik kepada takrifan tadi, memang dikira daripada sahabat. Baik. Tapi kalau musalsal Muhammad tu sampai Nabi lah. Nabi nama Muhammad. Siapa yang nama dia Muhammad, syukur lah, boleh ambil musalsal Muhammad. Dan anak dia kena bagi nama Muhammad juga. Dan ada juga musalsal bin Ahmadi.
Ahmad Nasrullah pun nama dia Ahmad, antara nama dia kan. Siapa nama Ahmad cantik lah. Dan bagi nama anak dia Ahmad. Apa ni, supaya dapat disambungkan. Ada satu musassal saya jumpa, musassal huruf Ain kan, nama. So saya boleh ambil lah. Ada Ain Adlan, Ain. Guru saya Aizuddin, Ain. Guru dia Ain. Kalau ada lah, saya tak dapat lagi kan. Omar semua Ain. So ulama anggap dia macam satu benda yang manis dia bagi, yang indah, tradisi yang indah. Apa musassal yang pelik-pelik sikit? Pasal yang huruf Ain tadi tu, saya baca dalam Qawaid Jadilah Ibn Khailah ni, walaupun dia mula dengan huruf Ain, tapi guru dia nama Hasan. Ada Ain kat tengah tu. Hasan bin Ali. Ada Ali tu. Ada Ali. Ya, Ain. Dia bukan mesti huruf pertama. Dia mesti huruf pertama. Kemudian kita tengok Al-Ujalah tu. Tak semestinya sifat tu sampai ke semua tak. Mesti. Ada satu musnad 12 abu. 12 abu. Abu hadas an Abi an Abi. Itulah hadis yang semuanya ayahku. Dia putus dan dah buka ayat tu dah. Dia Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali. Sudah riwayat tu. Ali dengan Nabi bukan ayahku lah. Contohan gitu. Itu hadis yang antara yang paling pelik dan disebut daripada ayahku berkata, daripada ayahku, dia berkata daripada ayahku, dia berkata daripada ayahku. Semua keluarga tu. Sampai beberapa generasi, 12. 12. Dalam Bukhari kita baca tu tak yang semua kunyah. Semua kunyah, abu-abu tu. Ada yang semua, satu lagi musassal ialah dari segi lafaz dia bacakan. Macam semua kata haddatsani. Semua kata sami'tu. Semua kata an. Itu juga dikira. Dan dalam sanad, banyak sanad yang Kufi Basri ni banyak boleh tahan lah. Cuma lepas tu mungkin tak bersambung lah. Mungkin di zaman Imam Bukhari, sebelum dia, ulama sebelum dia akan bersambung lah. Semua Kufah, semua Basrah dan sebagainya. Baik. So harap tu dapat menjawab beberapa yang soalan. Dan akhir sekali ialah kita nak simpulkan apakah kepentingan dan kelebihan musassal. Di zaman imam-imam terdahulu, dia memang penting. Walaupun tak sepenting kajian hadis sahih dhaif, tapi dia penting kerana para ulama pada masa itu mesti melengkapkan diri, nak jadi pengkaji, nak jadi pakar, dia kena tahu semua benda. Maka di antara perkara yang lazim mesti diketahui oleh beliau, oleh seorang pengkaji, ialah adanya hadis musassal. Apa bentuk-bentuknya, contohnya, apa yang sahih, apa yang dhaifnya, dan apa nama musassal, apa syarat-syarat. Ini satu benda yang kita panggil mesti diketahui oleh seorang muhaddis di zaman awal. Dan bila Al-Hakim dan juga Al-Hakim kita kata antara yang boleh awal lah kitab mustalah hadis. Bila Al-Hakim dan Nusalah ni cerita benda ni sebagai keperluan muhaddis, memang kita fahamlah kepentingannya. Supaya muhaddis ni dia tak terkejut lah jumpa apa-apa benda dalam kajian dia. Dia mesti tahu banyak benda. Contoh, dia mesti tahu bagaimana nak kenal rawi. Bagaimana nak kenal rawi itu bertemu kitab tu. Ini benda yang dari segi kepakaran. Mungkin kita kata tak penting bagi kita sebab kita bukan bahagian tu. Ataupun saya ni mengajar hadis tapi saya ajar matan je. Jadi bagi sebab sanad ni itu terpulanglah, itu peribadi. Itu peribadi. Kita masing-masing menentukan keperluan kita terhadap ilmu tersebut. Tapi jangan sekali-kali kita kata benda ni tak penting. Begitu saja. Buang masa. Ni ayat-ayat orang malas lah. Dia kata buang masa, tak penting, ada lagi yang lebih aula. Ni geng-geng aulawiyat. Orang bercakap aulawiyat benda yang betul. Dia bercakap aulawiyat nak untuk tak nak buat benda tu. Orang cakap aulawiyat untuk pilih mana yang nak buat yang utama. Dia pilih untuk mana yang tak nak buat. Guna aulawiyat juga. Kan kita kata yang tidak aulawiyat, golongan yang tidak aula. Maksudnya bila kita ajak pergi baca hadis tanpa terjemahan, oh ni tak bagus lah, tak terjemah. Masyarakat tak tahu. Bila ajak pergi terjemah pula, oh ni terjemahan ni lama makan masa. Tapi tak hurai, tak bagus juga. Terjemah tak hurai. Kalau hurai pula, oh ni makan masa lama sangat, tak apa sesuai, masyarakat nak laju sikit. Ini perangai orang yang tak pernah puas hati. Dan dia akan cari alasan untuk lari. Orang suruh baca kitab sampai habis, oh tak mesti sampai habis, tebuk-tebuk boleh.
Orang hafal tak mesti faham. Macam-macam benda alasan bagi. Akhirnya dialah orang yang paling jauh daripada budaya ilmu. Kan? Bila orang ajak mengaji Quran tajwid, tajwid tak wajib. Tak wajib. Tak penting. Lepas tu yang penting makhraj. Tak ada orang mengajar makhraj lah, orang mengajar tajwid sekali lah. Dia kata yang penting makhraj yang betul. Tajwid tak payah. Orang nak belajar, kita buat kelas tajwid nak kenal ni mat jair, ni mat wajib, ini mat. Itu tak penting, tak penting. Yang penting baca betul. Tak ingat ikhfa apa tak apa. Tak ingat ni ikhfa ke idgham ke apa tak apa. Tapi baca betul. Okey. Orang nak mengajar qiraat, qiraat lagi tak penting. Satu qiraat bersyukur. Qiraat banyak sangat apa. Satu cukup Asim, hafal Asim dah cukup. Kan? Hak tu pun tak belajar juga. Kan? Tapi dia ke arah ada pula hak lagi dahsyat. Qiraat bukan sahih. Tak sahih pula qiraat tu. Orang nak mengaji qiraat contoh dia kata dia petikar qiraat pula. Dalam proses dia nak buat yang bagi dia the best. Tapi sebenarnya dia tak buat apa-apa. Betul orang ajak baca Taranum. Taranum lagi tak penting. Lebih baca qiraat. Macam tu pula. Duk pimai tak mengaji. Orang lain mengaji lama lah. Kan orang lain dah setiap hari mengaji, dia duk fikir yang mana yang lebih penting. Duk buat kertas bentang jadual duk kaji. Orang duk mengaji lah hari demi hari, tahun demi tahun. Dia duk bincang tu mana aula. Tulis dalam Facebook, saya ingin menjadi seorang pakar dalam bidang ni lah. Doakan saya. Esok tukar fikiran. Saya rasa saya tak perlu bidang tu. Saya rasa saya nak jadi seorang penulis yang prolific ke apa lah. Minggu depan pula saya rasa saya lebih sesuai menjadi pembaca yang setia. Tak buat apa lah, tulis update status ya. Ibarat macam orang kata, ini aku nak pergi Ipoh lah, tapi aku rasa aku pergi Johor pun okey. Tak pergi pun, orang dah gerak lah. Itu masalahnya. Orang dah bergerak lama lah. Kita duk bincang nak pergi tak pergi. Akhirnya menentuk tidur. Antara kelebihan di zaman dahulu ialah ulama kata musalsal ini membantu dari segi hafazan ataupun dari segi mengingat hadis. Sebab bila kita sertakan hadis tu dengan sesuatu yang kita buat, dia akan mantap. Macam kita pernah belajar dengan contohnya ustaz tu mengajar hadis tentang serban, ustaz tu pun pakai serban. Dia lain sikit. Dia ingat, aku ingat ni, aku belajar hadis ni. Bab tu ada dalam bab Syama'il sebab ustaz tu pun pakai. Serban pula kena serban dia pula jenis lain macam lagi diingat. Dia pula dengan warna-warna tertentu, warna membantu kan untuk kita hafal. Ini dari segi memori punya teori, warna penting, association tu penting. Apa yang datang bersama dengan benda tu, warna, bunyi, apa lagi, bentuk, hari tertentu, malam, siang, membantu untuk ingat ilmu tu. So ini bantu kan. Dia kata saya ingat lagi hadis tu, bunyi dia Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Guru saya baca mula-mula dalam kelas. Saya ingat lagi hadis tu. Maksudnya dia ingat sesuatu. Guru saya berkata itu hadis yang pertama saya bacakan. Dia kata kepada semua, ada yang dengar kali pertama, ini muhtasal bil awwaliyah. So dia akan okey, saya ingat. Dan bila nak sampaikan, menunjukkan dia ingat. Sebab dia kata guru saya memegang janggutnya walaupun tidak ada janggut. Memegang dagunya yang tidak berjanggut. So dia ingat benda tu. Berbanding dengan kita baca hadis seorang-seorang, tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi kalau kita baca hadis ramai-ramai, dia lebih ingat. Baca hadis di majlis tertentu, dia lebih ingat. Hari ni memang ingat betul. Sebab apa? Lift rosak. InsyaAllah ingat. Penat, lelah jalan, merantau, mengembara, mendaki gunung, cungak slow sikit lah kan. Turun sekejap lagi pun penat tu. Tapi bisa 5 tingkat. Tengok nombor 1, 2, 3, memang ya Allah macam mana nak sampai kan. Jatuh motivasi separuh bila tengok lift tu rosak. So memori tu, kenangan, ingat. Macam orang yang tengah-tengah mengaji hadis contohnya, dia tergolek jatuh, tergolek. Macam ada berlaku di kuis tu kan, ada seorang dari Singapura datang, dia tertidur tengah kelas dan rehal dia terlipat, jatuh, tertumpah air. Semua orang ingat benda tu.
Dia mesti ingat insya-Allah. Datang jauh-jauh laku macam tu pula. Kita pun ingat dia ada orang Singapura pakai sekian-sekian muka. Contoh lah kan. Contoh. Minta maaf lah kalau dia dengar rakaman ni. Tengok dia download ada sebut cerita dia. Minta maaf kan. Okay. Satu lagi ialah dia boleh menyelesaikan masalah bertemu atau tidak bertemu dengan guru. Memang musalsal ni beratnya ke arah bertemu, sebab bukan setakat dia dengar hadis, tapi dia ada cerita tentang hadis. Jadi guru tu memang dia nampak, dia dengar, dia jumpa, terutama kalau tempat. Aku ambil ni tempat ni. Ibn Hibban banyak juga berulang dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Dia sebut, aku mengambil daripada guruku di sekian-sekian tempat, di Halab ke, di Maru ke, di mana. Dia cuba sebut nama tempat guru dia ambil. Betul, kadang kita tak contohi panggil ulama. Kita mengaji, kita tak tulis bila kita belajar di buku kita tu. Jadi kita kena tulis pada buku berapa, di mana, hari apa, dengan siapa, buku berapa. Sebab satu masa nanti kita akan lupa. So, bila kita sampaikan, kita boleh beritahu. Macam saya, contoh saya dapat muasasah surah Saf daripada guru saya, Syekh Muhammad Awad Al-Manqus di Kajang. Dia datang di Darul Hasani di Kajang. Rumah dia tinggal. Kemudian surah Saf tu juga saya ambil muasasahnya daripada Syekh Husni Ginting di Taman Kajang Utama, di Maktabah Al-Ihya milik Ustaz Raja Mukhlis. Kita ingat dulu. So kita catat semua. Dalam majlis tu dia bagi, dan kita dapat ramai-ramai. Buku dia pula dia photostat warna hijau. Ingat ni. Tulis semua. So tu kita akan tambah benda tu sebagai keyakinan kita pernah jumpa dengan dia. Kena pula kita boleh tiru pula cara dia cakap. Boleh sekali boleh tiru cara Syekh ni. Syekh jangan marah. Syekh tak dengar kot rakaman ni. Murid-murid dengar. So siapa yang contoh kita kata Syekh ni cakap macam mana? Saya tak apa ingat ada baca ni. Semua orang tahu Syekh ni cakap macam mana, style dia tu. Syekh Hujuddin Watani yang cakap macam mana. Memang cakap Kedah pekat tu. Kita dengar, tiba-tiba dia cakap bukan tu. Bukan lah. Itu contoh dia. Satu lagi kelebihan ataupun kepentingan musalsal ini dalam ilmu kajian hadis, dia adalah membawa contoh untuk membawa satu suruhan ataupun ajakan ke arah mencontohi Nabi dan para sahabat dan para ulama dalam setiap kata-kata dan perbuatan. Kan kita sebut tadi musalsal mahabbah kita bagi tadi. Nabi cakap kepada Muaz, maka kita ikut cakap Nabi itu, kata Imam Saqawi, kita dapat pahala mencontohi Nabi. Ibnu Daqiq Al-Aid kata kelebihan musalsal ialah mengikuti perbuatan Nabi. Satu. As-Saqawi tambah mengikuti perbuatan dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So musalsal ni ada maklumat tambahan tentang Nabi yang mana kita boleh tambah, yang kita boleh contohi dan ikuti. Pada hari ini, untuk hari ini, ni untuk satu masa dulu. Untuk hari ini, musalsal pada pemerhatian dan pengajian saya, mungkin berbeza dengan semua. Dia adalah amat penting kerana dia adalah tradisi ilmu hadis yang mesti dijaga. Kerana orang dah ramai tak tahu tradisi ni, maka ramai yang tak tahu bagaimana ulama hadis begitu ketat dan begitu teliti dalam penyebaran dan pengajian hadis. Jaga benda-benda macam ni. Itu yang setengah orang, kita kata dia duk petikai orang mengaji hadis bersanad ni, tapi bila anti hadis bersembang bercakap, dia nak jawab balik, dia kata apa? Kita ada sanad sampai hari ni. Sanad pula dia sebut. Hari dia tak suka sanad tu, dia pilih orang mengaji sanad. Hari dia nak lawat anti hadis, dia guna sanad pula. Ni payah. Dan yang paling penting ialah benda ni disebut dalam kitab-kitab mustalah hadis yang kita pelajari, dan kita amalkan apa yang mereka telah buat. Itu bagi saya amat penting. Dan ialah kalau kita baca hadis dapat pahala lebih, itu semua dari segi keagamaan, keberkatan sudah pastilah. Kita mewarisi daripada ulama, daripada sahabat tabi'in, daripada hadis, kita baca hadis, pahala dia banyak.
So itu tak boleh nafi lah dari segi keberkatan. So orang yang menyertai program bacaan hadis-hadis musalsal, dia dapat banyak faedah. Menghidupkan, di bawah tajuk menghidupkan tradisi ulama hadis yang penuh keberkatan dan ketelitian. Kalau orang nak ketelitian dari segi akademik, di sini tempat dia, iaitu dalam ilmu hadis. Dalam bab musalsal ke, bab kajian sahih dhaif ke, semua bab mengandungi ketelitian. Macam kita sebut tadi di awal, nama-nama periwayat ulama cukup jaga. Jangan nak tukar-tukar suka hati. Baris hadis ulama cukup jaga. Nak dapat macam mana? Dengan cara mengaji hadis berguru. So ketelitian tu membawa kepada semua benda ni. Orang yang tak buli bab tu, dia kata yang penting saya ambil hadis, saya nak makna dia. Itu dia punya pasal. Tapi dalam ilmu hadis, ketelitian tu mesti melalui jalan ni. Maksud saya macam ni, kalau tak nak mengaji tak apa. Tapi bila ada orang mengaji, jangan petikai, kerana mereka ikut tradisi ulama yang diwarisi. Kalau kita tak tahu tradisi itu, tolong selidik. Itu maksudnya. Bukan macam setengah orang, dia tak mengaji, orang mengaji, dia sibuk kacau. Apa orang kata apa? Macam orang main bola, dia defender. Jadi striker ni lecet lepas dia, bola yang dah jauh lah. Dia tak dapat bola, kaki menjadi dia. Ya betul juga. Kau dah terlepas bola tu, kejarlah bola tu balik. Yang kau nak kejar kaki dia baru, gerak tak perhatian bagi kaki. Dan setengah orang macam tu, dia tak dapat pengajian secara tradisi, dia malah mengaji. Bila orang mengaji, dia dengki, tackle, jatuh kau ni, jatuh, down, jatuh. Petikai orang ni tak penting ni. Dia kata buang masa ni Syekh Syukri, kita buang masa ni mengaji buat apa orang yang sana ni kan. Kita mengaji matan. Situ kan, contoh kawan dah semangat nak pakai serban jubah mengaji, bagilah bersemangat. Ni dia kata jubah ni tak mesti pakai jubah. Tak mesti apa, dia pakai biar dia pakai kan. Orang buat, kita bagi apa ni, galakkan. Orang tak buat, kita suruh buat. Ini tak, ada orang buat, kita cakap saya rasa tak penting semua. Apa jawapan kita pada dia? Tak mau sudah ha? Tak mau sudah. Pengajian hadis bersanad yang detail ikut tradisi ini diamalkan sampai hari ini di seluruh dunia Islam. Kalau kita tak buat, nak buat macam mana? Kalau kita tak buat, janganlah petikai orang buat. Abu Hurairah pernah orang petikai dia banyak sangat baca hadis. Apa dia kata? Apa salah aku kalau aku hafal mereka lupa? Salah ke? Aku salah ke? Aku ingat banyak hadis, aku cerita lah. Mungkin ada orang di zaman tabi'in dia mungkin dia macam dia kata, kenapa Abu Hurairah banyak sangat hadis? Apa salah aku? Salah aku ialah aku hafal dan kamu lupa. Macam kita sekarang, apa salah kami mengaji? Salah kita masalah dia ialah kamu tak belajar, kami datang belajar. Kamu duduk depan PC, duduk depan TV, duduk depan pinggan makan, duduklah pejabat aircon, tidur dalam tu kan. Pelajar datang nak tanya soalan, berkunci pintu. Contohlah, kau terasa buat macam mana. Saya pernah pergi di Jordan tu, saya pernah pergi, pensyarah dia bukan bidang mengajar Islam, cuma time tu dia sakit kot. Saya pergi, pintu terbuka, masuk pintu dia sudah halau. Kita pun belah ya, kita nak tanya soalan, nak jumpa, nak bincang, dia buka pintu. Kita pergi, Assalamualaikum, balik. Sebab tak ada orang, malu di kita dia je. Apa cerita ni sampai nak marah kita ni? Mungkin dia marah kat orang lain, dia lepas kat kita. So jangan kita selesa sangat, comfort zone sangat, duduk dalam tempurung, comfort zone, duduk dalam pejabat tu senyap. Lepas tu saya tak perlu jangan siapa-siapa. Saya nak faham Sahih Bukhari, saya ambil Sahih Bukhari di rak ni, saya ambil Fathul Bari di rak sepi. Itu kan cara mengaji, itu cara buat rujukan. Mengaji kena cari guru. Kau tak jumpa, nak buat macam mana? Bacalah buku, kalau ada, pergilah jumpa ya. Sebab tu di antara sifat tawaduk kita ialah belajar dengan guru. Syekh Husni Ginting dengan saya umur tak beza banyak pun, saya belajar dengan dia, apa masalah kan? Kadang-kadang saya belajar dengan dia, student saya yang saya ajar tempat lain, pergi sama-sama duduk sebelah-sebelah, apa masalah? Jangan besar sangat kita ni sampai tak pecah langit pun tinggi, kuat pun tak boleh pecahkan apa pun, tak ada power apa pun
Kan? Quran pun hafal, ingat, hafal, lupa. Janganlah sombong sangat. Kan? Nak debat macam-macam, nak debat. Tapi ilmu tak tambah. Dia seorang-seorang baca buku, insya-Allah tidur. InsyaAllah. Bukan nak bagi lemah semangat. Baca buku dan berguru digabungkan. Baca buku saja tak digalakkan. Bukanlah syaitan datang, taklah sekarang ada syaitan tak, dia tak pegang lah benda tu. Tapi baca buku seorang-seorang, baca lah. Yang ramai orang khatam novel. Itu betul tak? Ataupun trilogi. Hunger Game ke apa? Tu boleh khatam lah. Tapi kalau nak khatam kitab pegang Sunan Abi Dawud ni, bawa beli. Babai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu insya-Allah. Ya. Tidur terus lepas tu. Lena nyenyak. Yang best tu. Kita baca hadis, lena dan nyenyak dan tidur mimpi indah. Itu keberkatan. Betul. Kan? Itu sebab tu alam student lah, alam yang tidur nyenyak. Sebab kita dikelilingi buku. Dan tidur antara yang paling best ialah tidur di library. Kan? Tak nak buat. Di maktabah perpustakaan. Tu amsor kita pergi tengok buku. Ya Allah, lepas tu bawa buku dia tidur. Buku susu atas meja tidur. Tu yang lazat. Cerita dia kena akui lah. Kalau tak ada guru tolong push, sampai bila nak selesai. Ini cara ulama buat berguru. Dan saya rasa setakat itulah pada hari ini. Dan kalau ada soalan kita boleh bincang. Boleh bincang. Silakan. Bila hadis itu diriwayatkan, apakah mana-mana guru ataupun mana-mana sahabat boleh tukar hadis itu jadi kalau ikutkan sejarah tu memang macam tu lah. Tapi bukan daripada yang pertengahan dan belakang sangat lah. Macam awal juga lah. Mungkin lah. Sebab dari segi yang dulu tu berlaku di peringkat pertengahan, peringkat awal. Yang belakang ni biasa orang tak ubah dah kot. Maksud nak edikan hadis tu musalsal. Dari segi peribadi tu tak ada halangan lah kot. Tapi dari segi cerita kat orang bahaya sikit lah. Sebab kita buat benda baru, kita cerita kat orang macam benda tu lama, orang tak faham lah. Tak faham. Antara yang tulis kumpulkan dekat musalsal ni, kalau di sini maklumatnya kata Ibn Hibban Ada Asakir, Abu Nu'aim, Khatib Baghdadi. Tapi tak ditemui rasanya. Tak dicetak. Allah Allah tak dicetak. Sakhawi. macam turun keempat. Betul. Kurun keempat. Ada sebahagian orang yang mengkaji kata kurun keempat lah mulanya penulisan khusus tentang musalsal dikumpulkan. Tapi sebelum tu berlaku secara amaliyah. Tekankan lagi perbezaan antara peraihan matan dan peraihan tasalsul. Adakah dia dua perkara yang mesti sama-sama atau boleh? Ada musalsal yang dua-dua sahih, iaitu teksnya, hadisnya dan juga perbuatan tersebut. Ataupun musalsal tasalsul tersebut, maksud sifat-sifat dia yang sama. Ada yang salah satunya sahih. So ulama tak mensyaratkan kedua-duanya. Macam hadis-hadis yang dalam Bukhari Muslim, ada yang tasalsulnya tak sahih, tapi matannya dalam Bukhari Muslim setelah. Tapi cuma persamaan tu dalam menyampaikan hadis tu. Mungkin timbul perbincangan. Jadi bila orang sebut sahih matannya dan sahih musalsalnya ataupun tasalsulnya, itu benda yang berbeza. So ulama hadis apa secara amali, praktikalnya apa dia buat? Dia bagi tahu lah. Dia ajarkan dan dia jelaskan. Itu cara yang terbaik. Dia beritahu, saya dapat pada guru saya sebegini begini dan ia tidak sahih sanadnya dari segi teksnya atau dari segi
perbuatan tak sampai kepada orang atas ke tak sampai. Itu cerita dia. Ya. Begitu. Baik, oleh kerana masa saya ada nak kejar sesuatu, so saya akhiri dengan menjazahkan musalsal surah Saf ke semua yang hadir. Surah Saf ni ialah hadis yang mana Nabi SAW membacakan surah Saf dari awal sampai habis kepada Abdullah bin Salam, sahabatnya. Dan sahabatnya baca sampai habis kepada murid-muridnya dan berterusan. Boleh beritahu tak nama murid Abdullah bin Salam? Dan ini antara musalsal yang diiktiraf sebagai yang paling sahih teksnya dan juga tasalsulnya sampai ke hari ini. Saya dapat pada dua orang guru saya, iaitu Syekh Muhammad Awad Al-Manqush daripada Libya yang menetap di Cairah, dan juga daripada Syekh Muhammad Usni Ginting dari Indonesia. Mereka keduanya membacakan surah ini dari awal sampai habis kepada yang hadir termasuk saya. So, saya bacakanlah. Siapa murid Abdullah bin Salam? Alhamdulillah. Rasulullah baca sepenuhnya kepada Abdullah bin Salam surah ini. Dan Rasulullah bin Salam baca sepenuhnya kepada, dan berturun sampai ke zaman ini. Dan saya syukur dapat daripada dua orang guru saya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang dapat daripada guru yang lain, dapat lagi ramai. Benda ni berterusan, dan sebagai ulama seperti Imam Az-Zahabi dan kitab Al-Muqidhah mengatakan inilah musalsal yang paling sahih dalam kategori musalsal. Buat Abdullah bin Salam. Salam. Abdullah bin Salam, murid dia adalah Abu Salamah bin Abdul Rahman. Oh, Abu Salamah tabi'in. Abu Salamah terkenal tu, Abu Salamah anak Abdurrahman bin Auf. So Abdullah bin Salam baca surah Saf ni lepas Nabi wafat, dia baca kepada Abu Salamah tabi'in tu awal sampai habis. Abu Salamah baca kepada Ibn Abi Kathir. Ibni Abi Kathir lagi, Yahya tu. Lepas tu Ya bin Abi Kathir wa Al-Auza'i. Imam Auza'i. Tu sanad Syekh Fadani ke apa? Syekh Fadani. So kita ambil surah Saf. So saya bacakan, dan lepas ni kita sambungkanlah kepada anak cucu kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, siapa-siapa. Kita buat macam ni. Maksudnya saudari boleh kata saya ambil musalsal surah Saf daripada Ustaz Adlan, dia bacakan daripada awal hingga akhir. Contoh gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Subhanallah alazim. Wallahu a'lam. Kita akhiri bersama dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tasbih kafarah ni supaya ulama kata bukan hanya majlis tazkirah ke majlis apa, tapi baca Quran pun bila kita habis baca Quran, kita nak selesai nak pergi tempat lain, kita baca tasbih kafarah. Sebenarnya disebut oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan, yang disebut oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubaid, muhaddis daripada Saudi. Betul. Jadi surah Saf tu riwayat Tirmizi, Al-Hakim, Ahmad dan Abu Ya'la serta At-Tabarani. Mu'jam mana? Mu'jam Kabir. Itu takhrij lah bagi siapa yang nak tahu hadis surah Saf itu datang dari mana. Oh, tak mesti. Sebab saya tak ada beritahu macam tu oleh guru saya. Dan mereka baca pun mengikut berbeza bacaan. Secara bacaan beza. Kalau yang betul-betul jaga tu mungkin dia akan ambil pada guru dia macam tu. Saya tak tahu benda tu lah. Saya ambil dari sudut umum, nama surah tu surah Saf. Kita baca pada awal sampai habis. Syarat dia ialah awal sampai habis. Wakaf tidak, saya tak nampak dari segi persyaratan tu disebut oleh ulama-ulama ni. Ya, saya tak ada ya.